Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua tahun 6 sekalian. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita, dan tajuk pada pagi ini ialah wang, dan objektif kita pada pagi ini ialah di akhir sesi PDPR ini murid-murid mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan aset dan liability. Dan kriteria kejayaan kita ialah murid-murid akan dapat menyelesaikan dengan betul soalan penyelesaian masalah melibatkan aset dan liability. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan soalan, kita fahamkan dulu apakah dia maksud aset dan liability. Di sini cikgu akan ada sediakan dua rajah yang berasingan. Jadi yang pertama sekali kita fahami itu apakah yang dimaksudkan dengan aset. Contoh aset ialah duit, rumah dan jongkong emas. Ada banyak lagi aset-aset yang boleh kita senaraikan, tapi di sini cikgu ada hanya hampir 3 ya. Anda boleh tambah kemudian lah. Apakah yang dimaksudkan dengan aset? Jadi aset ialah harta benda yang dimiliki, yang mempunyai hak yang kamu punya hak pemilikannya dipunyai anda sendiri. Jadi contoh hanya sini ya. Emas merupakan contoh aset kerana ia boleh menghasilkan pendapatan. Contoh, sekiranya anda menjual jongkong emas, anda akan memperoleh wang. Di sini maksud aset ialah perkara-perkara ataupun benda-benda yang anda miliki, yang mana perkara tersebut boleh mendatangkan wang kepada anda. Contohnya duit, rumah dan jongkong emas. Dan dalam pada itu apakah yang dimaksudkan dengan liability? Liability, contoh liability yang biasanya ialah pinjaman peribadi, hutang kereta, pinjaman pendidikan dan hutang kad kredit, dan ada lagi macam-macam bentuk liability yang anda boleh senaraikan kemudian. Jadi maksud liability ialah hutang atau tanggungan yang perlu dibayar. Di sini cikgu tekankan yang hutang atau tanggungan yang perlu dibayar, bermakna anda ada komitmen untuk bayar perkara tersebut dalam secara bulanan, mingguan, harian dan sebagainya lah. Contohnya hutang kad kredit, hutang kereta dan segala jenis hutang merupakan liability kerana ia mengurangkan nilai simpanan. Contohnya anda perlu mengeluarkan wang untuk membayar hutang. Jadi maknanya kalau anda ada kereta, maksudnya anda kena bayar hutang kereta tersebut setiap bulan. Itu ialah liability kepada anda. Seterusnya kita lihat beberapa contoh soalan yang melibatkan aset dan liability. Soalan yang pertama, kita baca sama-sama ya. Puan Aida membeli sebuah rumah yang berharga RM148,000. Selepas 5 tahun, Puan Aida menjual rumah tersebut dengan harga RM283,000. Berdasarkan situasi ini, lihat ya, kita buat dalam bentuk rajah rumah tu daripada RM148,000 selepas 5 tahun menjadi RM283,000. Kita cuba jawab soalan yang pertama. Kira perbezaan harga rumah Puan Aida. Jadi kita buat operasi penolakan dah. RM RM283,000 tolak dengan RM148,000. Jadi kita dapat RM283,000 tolak RM148,000. Sifar 3/8 kita pinjam 7, 13/8, 5 1/4 tak boleh, kita pinjam pada 2 tengah ada 11/4, 7 dan tamat ya. So jawapan ni adalah RM75,000. Jadi jika anda lihat bahawa selepas 5 tahun nilai rumah Puan Aida meningkat sebanyak RM75,000. Yang kedua, untung atau rugi. Jadi jika anda lihat untung atau rugi Puan Aida menjual rumah. Jadi di sini kita boleh buat conclusion bahawa untung, benda untung, jelaskan kenapa dikatakan benda untung. Jadi untung kerana beliau
dapat 75,000 ya, daripada penjualan tersebut. Okey, ya, dapat peningkatan harga penjualan tersebut. Dia jual rumah dapat peningkatan harga. Okey. Dan cuba anda kategorikan, adakah rumah aset atau liability? Okey, jadi rumah ialah sebuah aset atau satu aset, ya, kerana dia akan mendatangkan keuntungan kepada kita jika kita jual pada masa yang akan datang. Okey, bagaimana pula dengan contoh yang kedua? Okey, Encik Zuhari membeli sebuah kereta secara tunai dengan harga yang berharga RM58,727. Okey, tunai. Lepas 3 tahun beliau ingin membeli sebuah kereta baru. Ya, maknanya Encik Zuhari banyak duit ni. Okey, jadi beliau menjual kereta asal dengan harga RM39,000. Berdasarkan situasi ini, jadi kereta dia, contohlah kereta dia, jadi RM58,727. Selepas 3 tahun menjadi RM39,000. Okay, jadi kita lihat bahawa terdapat pengurangan harga di sini, ya. Nah, pengurangan harga di sini. Okey, jadi kira perbezaan harga kereta Encik Zuhairi. Jadi kita lihat RM RM58,727 tolak RM RM39,000. Okey, kita lihat, kita tolakkan 7.7, 2.2, 7.7, 8.9 tak boleh, kita pinjam per 5 tinggal 4, 18.9, 9, 4.3, 1. Okey, jadi dah dapat RM RM19,727. Okey, maksudnya apa? Ya, maksudnya kereta dia telah susut harga, susut nilai sebanyak RM19,727. Jadi untung atau rugi? Jadi pada pendapat anda, untung tak? Untung atau rugi Encik Zuhari jual kereta dia? Jadi berdasarkan kepada penilaian kita, dia akan mengalami kerugian. Maksudnya kerugi. Rugi. Jadi kenapa rugi? Okey, Encik Zuhairi, ya, kerugian sebanyak RM RM19,727 atas penjualan tersebut ataupun penjualan kereta tersebut. Ya, kita susut harga lah, mana dia akan rugi sebanyak RM19,727. Jadi adakah kereta aset atau liability? Ya, kereta ialah liability. Ya, liability. Okey, sebab dia akan mengurangkan gaji kita, kena kita kena bayar bulan-bulan, dan akhirnya jika kita nak jual, dia akan terlibat dengan pengurangan harga. Okey, seterusnya kita lihat kepada latihan pengukuhan kita. Ada 2 soalan latihan pengukuhan yang cikgu nak anda buat dalam buku MT1 ataupun buku MT2 lah. Terpulanglah kepada buku mana yang anda ada. Pilih satu buku, MT1 atau MT2. Okay, soalan yang pertama, okay, cikgu ada bagi 2 jadual, ke 4 sebenarnya, jadual A dan jadual B. Okay, jadi dia ada penyata nilai bersih Yati, penyata nilai bersih Alisa. Okay, ada 4 jadual ni. Yang pertama jadual aset dan bawahnya liability. Sama juga dengan Alisa, aset dan liability. Jadi jika anda lihat, kita tak kena faham, kita ulang balik. Okey, aset perkara-perkara yang anda miliki dan boleh mendatangkan keuntungan ataupun wang kepada anda jika anda jual pada kemudian hari. Ya, okey. Kemudian liability, okey, ada pinjaman, yang liability ni lebih kepada pinjaman. Okey. Ya, jadi kita lihat dia. Soalan dia berdasarkan jadual A dan jadual B, kira nilai bersih bagi kedua individu di atas. Okey, jadi macam mana kita nak buat nilai bersih? Kita kena kira aset, dan kemudian kita kena kira jumlah aset
jumlah maksudnya anda perlu tambahlah harga aset tersebut, rumah, WSP, kereta, dan dapat jumlah. Kemudian kita akan cari jumlah liability, pinjaman PTPTN, pinjaman pendidikan tambah dengan kereta tambah dengan perumahan, dapatlah jumlah liability ya. Dan kita nak cari liability, kita tolaklah jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Okey, cikgu letakkan dalam kurungan untuk panduan anda. Jumlah aset tolak jumlah liability. Okey, di sini jika anda perhatikan okey, kereta menjadi aset. Kenapa kereta menjadi aset? Okey, kereta akan menjadi aset sekiranya kita telah selesai membayar pinjaman tersebut ataupun kita beli kereta tersebut secara tunai. Dia akan jadi aset lah. Okey, kemudian di bahagian liability kita ada pinjaman perumahan. Okey, jadi tadi kita menyatakan rumah tu sebagai aset, tapi pinjaman perumahan tu kita masukkan sebagai liability. Kenapa? Memanglah sebab pinjaman perumahan tu ialah komitmen yang anda kena bayar tiap-tiap bulan. Jadi perkara yang dapat mengurangkan pendapatan anda akan dikira sebagai liability. Yang keliru di situ ya. Okey, sama juga kiralah untuk nilai bersih Puan Yati dan juga Alisa. Okey, kemudian yang kedua, kedudukan kewangan siapakah yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Okey, justifikasi ini ialah berikan sebab anda ya. Sebab anda macam mana anda mengatakan, macam mana anda nak katakan siapa yang kedudukan kewangannya lebih baik? Maksudnya masuk lebih baik tu maksudnya dia punya nilai bersih lebih besar. Okey, jadi anda kena berikan anda punya jawapan dan juga justifikasi anda, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih baik. Okey, kemudian soalan kedua. Okey, senaraikan aset dan liability anda dalam jadual di bawah bagi menunjukkan kedudukan kewangan yang baik. Okay, jadi kemudian jelaskan. Okay, jadi cikgu ada buat dua kotak ini. Okay, jadi anda cuba tulislah apa aset yang anda ada dan juga liability yang anda ada. Ya, berbincang dengan ibu dan ayah. Okay, apakah aset dan liability untuk ayah dan ibu? Okay, cuba senaraikan. Ya, senaraikan secara ringkaslah di sini. Okay, kemudian soalan yang ketiga ya. Okey, ini soalan yang ketiga ya. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Jadi soalan yang ketiga, cikgu nak anda semua buka buku teks dan pergi kepada muka surat 88 ya. 88, muka surat 88, muka surat MS dan muka surat 88. Okey. Dan anda cikgu nak anda buat soalan soalan akhir sekali, satu soalan saja H. Okey, soalan ni dalam buku. Jadi soalan apa soalan tu kata okey, aset Encik Hamid dan Puan Shanti masing-masing ialah RM0.8 juta dan 1 juta. Liability Encik Hamid ialah 234,618, iaitu separuh daripada liability Puan Shanti. Siapakah yang lebih kaya? Okay, anda kena buat justifikasi siapakah yang lebih kaya. Okey, jadi yang pertama sekali, okey, anda kena senaraikan aset ya. Aset Encik Hamid berapa? Okey, dan kemudian aset Puan Shanti. Okey, ini senaraikan aset Encik Hamid dan Puan Shanti. Okey, kemudian yang kedua, kita kena senaraikan liability. Liability Encik Hamid okey, dan kemudian sama juga kita kena cari liability Puan Shanti. Senaraikan saja, senaraikan semua ada dalam soalan tersebut. Liability Puan Shanti. Okey,
Dan kita kena sama juga macam soalan 1 tadi. Dan di sini kita kena faham, kita kena cari nilai bersih untuk Encik Hamid dan Puan Shanti. Nilai bersih tu apa yang daripada apa kita dapatkan? Nilai bersih Encik Hamid. Okey, macam ni kita dapat. Kita kena tolakkan aset dan liability Encik Hamid, dan kemudian kita kena dapatkan nilai bersih pula yang nilai bersih Puan Shanti. Okey. Dan daripada kedua penyertaan nilai bersih ni, jadi anda boleh buatlah diskusifikasi siapakah yang lebih kaya di antara mereka berdua. Setelah anda selesai buat jalan kerja untuk ketiga soalan ini, ya, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, soalan 1 dan soalan 2 ni tidak ada dalam buku, ya. Ini anda kena salin lah, anda kena pause dulu video ni dan kemudian salin lah jadual tersebut. Okey, dan setelah anda selesai, sila hantar kepada pautan yang akan cikgu letakkan di bahagian description di bawah. Okey, jadi akhir sekali cikgu ada sediakan 2 set soalan berbentuk latihan interaktif di laman web TeacherMate dan WordWall. Jadi setelah anda selesai dengan jalan kerja yang dalam buku tulis, silalah layari kedua-dua laman web ni untuk buat latihan interaktif secara gamifikasi yang anda suka punya. Okey, jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Cikgu harap anda semua dah fahamlah apakah yang dimaksudkan dengan aset dan liability, dan anda juga boleh faham contoh-contoh aset dan liability yang ada. Jadi itu saja cikgu. Jumpa dan akan datang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.